You are watching a master at work. Wah. Mop lantai, vacuum lantai, bukan sembarang vacuum ya. Yes. Squat sekali. Squat itu? Squat sekali. Lama. Itulah cara kita nak jaga badan kita kat rumah, Fat. Kan, itu mungkin kita terlepas pandang lah kan berkaitan dengan benda tu. Tapi apa pun kita akan bawakan di penghujungnya nanti. Betul. Apa saja yang mungkin kita boleh buat kalau kita nak kemas rumah apa semua, kita boleh jaga kesihatan kita juga. Kita boleh bersenam tanpa kita sedar. Kan, kita mop tiba-tiba ada muscle pula. Kan, tiba-tiba. Kan, apa pun. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, anda bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Sofia Nosolihatun pada hari ini. Betul. Semoga dalam keadaan yang sihat, bersemangat, ceria pagi ini. Banyak akan kita bawakan. Antaranya, kita perlukan anda untuk mengambil perhatian kerana ramai di antara kita yang tidak sedar kita mempunyai kondisi pradiabetes, iaitu kondisi sebelum menjadi diabetes. Kenapa orang tak sedar ni? Mungkin sebab bila dia jumpa dengan doktor, dia dikatakan mempunyai paras gula yang tinggi tetapi tak cukup tinggilah untuk jadi diabetes. Jadi masalahnya di sini, kita mungkin akan rasa macam leka, tak jaga makan, tak bersenam sebab kita rasa kita ni masih sihat, tetapi hakikatnya kita akan bawakan seorang individu ini yang 7-8 tahun lepas dah ada pre-diabetes tetapi diabaikan. Langsung-langsung dua jari kakinya terpaksa dipotong. Itulah dia. Kita nak bawakan info sihat lah hari ini sebenarnya. Mungkin kita rasa macam perkara ini kita ambil mudah. Contohnya macam kita ni, orang Malaysia kan kaya dengan pelbagai makanan dan sebagainya kan. Mereka ni makan tapi kita tak sedar. Dugaan kan. Dan pengambilan gula itu harus kita ambil tahu juga. Kita kena ni yang paling penting, kita kena ada satu alat untuk kita nak memeriksa kadar gula dalam badan kita. Dan juga kadang-kadang dalam gula dalam darah kita tu kadang-kadang kita tak sedar, dan kita kena tahu juga ada simptom-simptomnya. Macam ni ayah saya lah, beliau merupakan salah seorang pesakit kencing manis. Beliau kata kalau misal kata matanya agak kabur, itu menunjukkan bahawa waktu tu dia punya gula tinggi lah. Jadi dia adalah simptom gejala dia. Betul. Bila terjadi perkara macam tu, terus ke hospital? Ada ubat. Ubat dah standby dah. Tapi itulah ada. Itu untuk warga emas kan. Tapi kita ni sebagai orang muda ni, 30-an ni kan, kita nak tahulah sama ada simptom tu sama tak. Kadang mungkin simptom kita berbeza kan. Dan kita akan bersama dengan tadi pesakit, dan juga kita juga akan bersama dengan doktor lah untuk kita berbincang secara ilmiahnya tentang info kesihatan ini. Hari ini kita nak jaga kesihatan kita lah. Yang tentunya kita juga membuka individu ini yang cukup memberikan inspirasi. 30 tahun sebagai seorang mu'alaf dan ialah dalam mengajar ramai untuk mengaji, untuk berpengetahuan dalam agama Islam. Beliau juga menggunakan teknologi Al-Quran digital yang berbentuk pen yang dikatakan sangat membantu beliau untuk mengajar ke semua anak-anak didiknya supaya lebih lancar dalam pemahaman dan juga pembacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Inilah kita semakin hari mungkin kita mengejar sangat teknologi ini kan, tapi kita melupakan sebenarnya dalam dunia era digital teknologi ini, kita juga boleh membaca Quran secara digital. Betul. Kan. Apa salahnya kita gunakan teknologi dengan cara yang baik seperti ini. Okey, kita nak bawakan pada hari ini sebenarnya, mungkin ada yang pagi-pagi bangun tidur, Sofia, dah cek akaun. Cek akaun. Ada duit? Ada duit. Duit apa ni? RM500 ni. Duit apa tu, Sofia? Itu adalah pemberian kepada anda semua, bayaran fasa 1 bagi Grant Khas Prihatin JKP 4.0 yang dikatakan semalam boleh cek statusnya, simakannya. Dan hari ini bayaran bermula 21 September untuk melibatkan 1 juta PKS Micro dan fasa 1 di September ni akan menerima RM500. Ya, secara keseluruhannya kerajaan memberikan peruntukan 500 juta. Okey, dan setiap seorang individu PKS ini bakal untuk menerima RM1,000 untuk penerimaan akaun yang pertama, bayaran pertama bulan ini. Tanya Fazli? Ya ke? Saya tak cek lagi. Tak cek lagi. Dan apa penerima kan? Ya, saya penerima untuk JKP 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Alhamdulillah. Samalah kita kan. Boleh bernafas sedikit. Betul, insya-Allah. Okey, hari ini juga kita nak bawakan ini salah seorang daripada selebriti kita. Ya. Yang berasal dari Sabah, Eza Edmund. Muda lagi ini sebenarnya. Muda orangnya. Lagunya dikeluarkan pada tahun 2017 tetapi tahun ini menjadi sensasi. Ada 30 versi lagu dia dan meletup. Orang kata tontonan di YouTube tu berjuta-juta hari katanya. Sangat-sangat popular di Indonesia. Okey, tapi mungkin ada di antara kita yang macam lagunya macam mana? Kan mungkin terlupa kan, 2017 dah lama kan. Okey, jom kita dengarkan sikit lagunya ini. Jom kita dengarkan. Sampai mati ku janji pulangkan suatu hari nanti. Oh, oh, hari nanti. Oh, oh, hari nanti.
khabar orang Sabah? Orang Sabah ramai tengok MHI hari ini. Mungkin nanti-nantikan Aizat Edmund pada hari ini di pagi ini di Malaysia hari ini. Aizat Edmund ni orang Sabah dari Papar. Dari Papar. Okey. Kita terus bersama dengan Eza. Agak apa perasaan dia lagu 2017 tapi meletup pada tahun ini dengan 30 jenis versi. Kita terus bersama dengan Eza Edmund. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat Eza? Sihat. Alhamdulillah semakin sihat. Okey, jadi kita melihat dan meletup di Indonesia tontonan 20 juta di YouTube. Pernah menyangka tak kuasa viral ni akan mengangkat balik lagu Eza ke tahun 2021? Sebenarnya saya sendiri tidak expect sebab yalah saya buat muzik sebab saya minat, bukannya mau minta appreciation orang ke apakah, tapi itulah syukurlah, itu saya anggap bonus rezeki. Mungkin boleh ceritakan sikitlah macam mana Eza sedar sebenarnya lagu Bahagia ni dah tular bukan saja dekat Malaysia ni, malahan dekat Indonesia dan mereka dijadikan sebagai challenge dekat TikTok pun ada, yang buat versi pun ada juga. Mungkin boleh cerita sikit macam mana momen tu Eza? Okey, masa tu macam ada dapat notification daripada TikTok mention macam Eza please tengok video ni. So saya pun tengok bulan Sutena dia kan viral untuk cover-cover lagu dekat Indonesia. So saya tengok tidak sampai sehari sudah melebihi 6 juta tontonan. So saya macam okey, saya tahu memang akan ada lagi versi-versi lain tapi tidak menyangka sampai lebih 30 jenis version. Ini meletup juga ya disebabkan diremix oleh seorang DJ popular, DJ Komang nama dia. Pernah berhubung tak dengan DJ Komang ni sebab menaikkan lagu Eza? Saya rasa macam bersyukur jugalah sebab saya boleh berkongsi rezeki dengan dia. And mungkin kalau ada rezeki di masa akan datang mungkin boleh berkolaborasi dengan dia. Dalam banyak-banyak versi yang telah pun dinyanyikan semula oleh artis-artis di Indonesia juga. Dalam banyak versi tu, versi mana yang melekat Eza rasa macam rasanya macam lagu Bahagia ni sesuai juga versi yang macam ni. Versi yang macam mana tu Eza? Tidak dinafikan memang DJ Komang punya version memang sangat orang kata cepat untuk diingat. Cepat untuk diingat sebab yalah setiap kali kita scroll TikTok mesti DJ Komang setiap yang aku lakukan. So macam okeylah. Jadi Eza pernah tak macam terasa atau terfikir sebab lagu-lagu banyak versi yang keluar ni membuatkan Eza rasa macam nak eksperimen pula genre lagu lain, lagu yang lagi rancak ke? Ada tak pernah perasaan macam tu? Sebenarnya memang tengah bereksperimen sebab second single Zah sendiri pun sudah keluar bulan Mac yang lepas. Dan sekarang ni makin start naik juga dekat Indonesia. And genre dia memang more to orang kata chill pop, indie pop macam tu. So insyaAllah kalau ada rezeki dia naiklah. InsyaAllah. Okey, selepas lagu Eza Edmund ni tular di negara jiran kita Indonesia ini, ada tak permintaan, mungkin ada tawaran-tawaran yang diberikan daripada pihak Indonesia sendiri kepada Eza? Ada tak? Alhamdulillah setakat ni ramai yang recording label dekat Indonesia try contact dekat label saya sendiri Syakalam Records untuk menanyakan jika boleh berkolaborasi bersama mereka. So semuanya sekarang ni tengah dalam perancangan insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita doakan yang terbaik untuk Eza Edmund. Semoga banyak lagi lagu meletup bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara jiran kita insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okey, stay safe. Terima kasih Eza Edmund. All the best. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itulah dia. Siapa sangka sebenarnya? Kadang-kadang artis ini membuat lagu, kadang-kadang ialah target tu target Malaysia, tapi kuasa Allah kan, kita tak tahu kan, kuasa Allah kuasa tular sampai ke negara jiran kita kan. Alhamdulillah. Tapi itulah di antara yang boleh kita fikirkan sebagai mungkin artis baru yang menonton. Kalau kita lebih kreatif berkolaborasi ni mungkin antara formula yang pentinglah untuk kita meletupkan lagu kita supaya kita menjangkau lebih daripada pasaran negara kita sendiri. Okey. Dan juga banyak kita nak kongsikan antaranya adalah berkenaan dengan seorang individu ini yang kita difahamkan memang seorang mualaf 30 tahun dan menggunakan teknologi lah untuk mengajar anak-anak didiknya. Okey, sebab apa beliau sendiri sebenarnya menggunakan pen digital untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan Puan Samha Nur Abdullah di talian sekarang. Assalamualaikum Puan Samha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih meluangkan masa bersama kita. Mungkin nak kongsikan sedikitlah bersama dengan penonton kita, perkenalkan diri Puan dan juga dari mana, kerja apa dan berapa lama juga menjadi pelanggan Wow Shop. Ya. Ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Puan Samhanu binti Abdullah, telah memeluk agama Islam sejak tahun 1983. Maknanya 38 tahun lah saya memeluk agama Islam. Okey, saya ni daripada Seri Manjung, Perak. Okey, saya sebagai pembantu makmal di Sekolah Menengah Seri Manjung. Saya telah menjadi pelanggan workshop ni 3 tahun dah, sejak tahun 2018. Okey, alhamdulillah. Kita nak tahulah bagaimana Wow Shop ini dapat mengubah hidup Puan sendiri. Okey, pada mulanya saya memang menonton rancangan workshop ni. Pada waktu itu saya dah mula, memang saya dah lama saya mengajar mu'alaf ni secara personal dan juga orang Melayu. Okey, pada satu hari apabila anak murid saya semakin ramai, saya terfikir macam mana saya ni nak handle seseorang kan. Maka satu kali saya menonton CJ Workshop, saya tengok ada iklan Al-Quran digital. So saya pun order Quran digital itu dan saya order dan dapat Al-Quran itu, dan saya dapati Al-Quran ini sangat sesuai lah untuk anak murid saya apabila saya mengajar, dan dia orang boleh untuk ulang semula dekat rumah. So saya pun melancarkan satu program wakaf Al-Quran digital kepada mu'alaf dan orang Melayu. So saya mendapat sambutan di kalangan pewakaf-pewakaf. Jadi saya pun order lah dekat City Workshop secara berpuluh-puluh set lah untuk anak murid saya. Wah, bagus, inisiatif sangat bagus Puan. Kita harapkan dakwah dan usaha Puan terus dilipat gandakan dengan bantuan teknologi seperti ini. Akhir sekali, Puan, bagi mereka yang belum lagi menjadi pelanggan Wow Shop, apa yang Puan nak sampaikan kepada mereka semua? Puan? Ya, saya apabila saya membeli Quran digital ni dan saya berikan kepada anak murid saya untuk belajar, kebetulan pula tahun lepas jatuhnya pada PKP kan. Jadi pelajar ni dah tidak lagi bersemuka. Selalunya pelajar ni akan datang ke rumah saya untuk belajar bersama dengan saya. Jadi apabila mereka tak boleh datang, jadi Quran digital ni menjadi lebih mudah untuk dia orang praktik dekat rumah. Jadi alhamdulillah lah, semua pelajar saya sekarang ni dah ada Al-Quran digital setiap seorang. Alhamdulillah. Puan Samha, saya rasa ada mungkin di antara kita yang tidak lagi mempunyai Al-Quran digital ini, dan saya percaya setiap rumah orang Islam akan ada satu Al-Quran, dan Al-Quran itu Al-Quran yang biasa sajalah, yang biasa kita bacakan. Okey, mungkin Puan Samha boleh kongsikan keistimewaan Al-Quran digital ini dan harus dimiliki oleh setiap rumah untuk mereka beli di Wow Shop. Silakan Puan Samha. Ya, betul. Sebab apabila kita mengajar mereka, mereka akan lupa nanti kan macam mana bunyi dia. Jadi untuk dapatkan bunyi dia, dia orang nak belajar mengaji, maka dia orang akan onkan pen digital ni untuk membantu mereka untuk mengaji. Apa mungkin yang boleh kita kongsikan dekat pen digital tu macam mana? Mungkin dari segi hukum tajwidnya ke, ada baca-bacaan yang keluar ke, atau bagaimana Puan Samha? Ya, betul. Di situ ada banyak pilihan. Jadi dia orang boleh pilih untuk mana satu bacaan imam yang dia orang suka lah. Jadi dia boleh buka daripada Iqra' sampai ke Al-Quran. Sebab ada peserta saya dia masih di peringkat Iqra' dan ada peserta saya dah sampai ke peringkat Al-Quran. Jadi dia orang melalui pen digital ni. Kalau dah tersilap baca, dia boleh dengar balik. Dan alhamdulillah sekarang tahun 2021 ni saya telah dibantu oleh 9 orang lagi ustaz dan ustazah bersama dengan saya. Sebab pada tahun lepas hanya saya seorang sahaja selama-lama ni. Jadi mulai 2021 ini saya dibantu oleh 9 orang lagi tenaga pengajar. Alhamdulillah. Okey. Bersama dengan saya melalui coaching online, kelas mu'alaf dan juga saudara kita. Okey. Akhir sekali Puan, mungkin sedikit pesanan ringkas lah bagi semua yang mungkin sebelum ini menggunakan Al-Quran biasa tapi kini belum lagi dan ingin mencuba Al-Quran digital ini. Apa yang Puan boleh sampaikan sebagai satu tips mudah untuk mereka semua? Ya, saya rasa kepada mereka yang baru nak belajar, mungkin dia segan nak berguru ke, nak pergi ke rumah ustazah dengan ustaz ke, bolehlah mula dengan Quran digital ni untuk dia mengenal huruf-huruf, membantu untuk belajar dan seterusnya nak untuk mendapatkan kemahiran tajwid yang betul, dia kena berguru lah. Dan alhamdulillah saya rasa
kepada semua penonton di Malaysia ini, sekiranya mereka ingin membuat wakaf Al-Quran kita ni ataupun Al-Quran Ittibaq dan sebagainya, bolehlah menghubungi saya. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Puan Samha. InsyaAllah lah akan ramai lagi susudan yang mungkin nak mempelajari ilmu Al-Quran tu nanti akan menghubungi Puan Samha. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Bagi anda semua yang masih menonton ini, kita nak wawarkan kepada anda. Siapa yang tercari-cari basikal senaman, mungkin Nafat, Wow Shop akan ada dan produk terbaru dijual di Wow Shop sempena Wow U3 Million. Jintel Aerobike berbasikal dia dalam rumah sahaja lebih selamat. Dan harga yang sangat wow dan ada hadiah tambahan percuma. Nak tahu lebih lanjut? Tonton Wow Shop selepas siaran MHI ini. Ya, ataupun anda boleh hubungi talian bebas tu 18180808 ataupun anda pergi saja ke laman sesawang mereka di www.wowshop.com.my ataupun sekarang ni senang saja muat turun aplikasi Wow Shop di Google Play, App Store dan juga Huawei App Gallery. Okey, cantik. Saya beli satu, awak beli satu. Nanti tak nak, saya tak nak bersenam. beli. Tak nak? Share. Bolehlah. Rumah dekat kan? Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang berkenaan pra-diabetes. Jangan ambil mudah. Okey, jangan ke mana-mana, okey? Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda bersama dengan saya Fazli dan juga Sofia. Okey, kita terus saja nak bercakap tentang pra-diabetes. Jangan kita ambil mudah. Ini informasi yang saya nak kongsikan kepada anda semua daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi ataupun NHMS. Ini sekitar tahun 2019 dan mengikut tinjauan ini semakin lama semakin meningkat sebenarnya untuk kadar untuk mereka yang menjadi pesakit untuk pra-diabetes ini, iaitu pada tahun 2019 23.6% orang dewasa mempunyai pra-diabetes ataupun lebih kurang 5 juta lebih. Dapat bayangkan, dan ikutkan tinjauan ini semakin tahun semakin meningkat kadarnya. Dan bagi serangan sakit jantung ini, sebab kedua tertinggi di Malaysia adalah disebabkan oleh diabetes. Jadi anda boleh bayangkan kalau kita mengabaikan kesihatan kita, mungkin serangan jantung ataupun penyakit kronik akan melanda kita ya. Kita akan terus bersama dengan tetamu kita untuk membincangkan tentang topik ini, pra-diabetes. Dr. Shalini C. Sridharan, pakar perunding perubatan dan endokrinologi Pantai Hospital Kuala Lumpur, dan juga Chu Chui Chin, pesakit ya yang pernah mengalami pra-diabetes sehinggalah diabetes sendiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Okey, doktor. Ya, sebagai permulaan mungkin kita boleh beritahu kepada masyarakat umum lah. Mungkin mereka rasa macam pra-diabetes ini mungkin mereka ni rasa macam ringan bagi mereka. Tapi sebenarnya ianya boleh membawa kepada kebimbangan yang sangat kronik kalau kita tidak menjaga pemakanan dan kesihatan kita. Mungkin sebagai permulaan boleh kongsikan, doktor. Ya, terima kasih Fazli. Seperti yang telah diberitahu, keadaan pra-diabetes ini agak tinggi berbanding dengan bilangan ataupun peratusan prevalence diabetes. Bila bercakap tentang pra-diabetes ni, kita bercakap tentang diabetes jenis 2, di mana 90% daripada diabetes yang ada di Malaysia ini adalah jenis 2 lah. Lebih daripada 90% adalah jenis 2. Sebelum seseorang mendapat penyakit diabetes ini, selalunya ada keadaan pra-diabetes di mana kebanyakan ini tidak didiagnos ataupun tidak didiagnosa kerana ia agak sukar. Kebanyakan daripada tanda-tanda diabetes ini kalau ada, bermaksud mereka punya paras gula itu sudah agak tinggi dan menyebabkan gejala seperti kencing kerap, kelap lapar, hilang berat badan, letih, lesu dan sebagainya. Bagaimanapun, pra-diabetes ini agak sukar didiagnos kerana tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi selalunya tidak ada, dan selalunya mereka terus boleh hidup, bekerja dan sebagainya tanpa ada tanda-tanda sebarangan, dan kebanyakan mereka cuma datang selepas membuat medical check-up, routine medical check-up, dan didapati paras gula agak tinggi. Okey. Baik doktor, mungkin kita nak tanyakan kepada Cik Chu Chui Chin ya, selaku seorang pesakit yang kita difahamkan 7-8 tahun lepas pernah pra-diabetik dan kini lah
kehilangan 2 jari kaki dan pernah mengalami satu tempoh yang sangat sukar dan telah pun mengubah cara kehidupan menjadi lebih sihat. Cik Chu mungkin kongsikan permulaan penceritaannya bagaimana Cik mengalami ataupun melalui kehidupan dengan pradiabetes dan juga diabetes. Silakan. Okay, hai, selamat pagi kepada barisan pengacara dan juga doktor. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya pada hari ini berkongsi mengenai pengalaman saya sebagai seorang pesakit diabetes. Okay, sebenarnya saya sudah mendapat simptom diabetes ini dah lama dah, tapi sebab masa tu mungkin merasakan masih sehat, masih muda, tambahan pula kehidupan pada masa tu makanan sudah sedap belaka, jadi saya berfikiran bahawa itu benda biasa, perkara biasa sahaja. Tetapi walau bagaimanapun, persepsi ini berubah bila saya mula mengalami luka di jari kaki ya. Sebelum itu selama 8 hingga 9 tahun saya memang tidak pernah mendapatkan rawatan ya. Walaupun saya mengalami simptom diabetes seperti yang dikatakan oleh doktor tadi, kerap kencing, haus dan mungkin kadang-kadang pada sesuatu masa itu saya merasa terlampau bertenaga ataupun macam-macam lah simptom dia. Tapi saya tapi saya sentiasa tidak pedulikan simptom ini ya, sehinggalah jari kaki saya luka 2 tahun yang lepas, tahun 2019 kata, jari kaki saya mengalami luka ya. Ini pun saya tak alert lagi. Saya tak ada glukometer lagi masa tu, tak ada alat cek gula, saya biarkan je dan sehinggalah jari kaki saya mengalami gangren, hitaman, saya dimasukkan ke Hospital Sultan Ismail. Bila saya dimasukkan ke ward emergency, bacaan gula saya pada masa tu 28 mmol ya doktor, 28 mmol. Pada masa tu baru saya mula berasa macam ketakutan sebab biasa dia baru saya fikir tentang komplikasi, baru saya berfikir tentang keadaan selama ni tentang pemakanan, jadi memang menakutkanlah pada masa itu. 8-9 tahun diabetes tak awal, kemudian mengakibatkan jari kaki saya dibuang pada tahun 2019 bulan Februari. Okey. Ya, doktor, tadi doktor kata antara simptom-simptomnya kita susah, sukarlah untuk kita nak mendiagnos yang kita ni ada pradiabetes kan. Ada juga di antara kita yang rasa terfikir kalau misal kata nak dapatkan penyakit untuk diabetes ni ataupun pradiabetes ni, kadang mereka ni ikut kepada peringkat umur. Mungkin golongan-golongan muda ni bawah 30 tahun mungkin kurang sikitlah risikonya untuk mendapat penyakit ini. Bagaimana doktor boleh kongsikan tentang perkara ini, doktor? Ya, selalunya yang ramai masyarakat kita melihat penyakit diabetes ini penyakit orang tua. Ya. Tetapi sejak kebelakangan ni kita melihat pesakit diabetes jenis 2 seawal usia belasan tahun, okey, pun sudah datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Ya, ini agak membimbangkanlah kerana kita tahu komplikasi diabetes ini banyak ya. Serangan sakit jantung, stroke, kerosakan buah pinggang, saraf kaki, menyebabkan rasa kurang sensitif dan juga kerosakan mata. Bila seseorang itu mendapat diabetes ini pada usia yang lebih muda, komplikasi diabetes ini nampak lebih mengganas berbanding dengan mendapat diabetes pada usia tua. So ini sebagai seorang pakar endokrinologi, kita berharap lebih banyak orang akan sedar bahawa penyakit diabetes ini bukan lagi penyakit orang tua tetapi orang muda. Kita seawal belasan tahun jika ada risiko untuk mendapat penyakit kencing manis, seharusnya tampil ke depan untuk start medical check-up. Okey. Ya. Sebab apa golongan muda ini boleh mendapat penyakit ini? Adakah disebabkan mungkin faktor keluarga, keturunan yang ada sejarah pesakit ataupun penyakit diabetes ini ataupun faktor pemakanan ke atau bagaimana, doktor? Ya, Fazli. Ada beberapa faktor lah menyebabkan peningkatan kes kencing manis pada golongan muda belasan tahun atau puluhan tahun 20-30 ini. Salah satunya saya perlu salahkan adalah faktor pemakanan dan peningkatan insidence obesity di masyarakat Asia, terutamanya di Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi tahu, kita juara sebagai masyarakat paling obes di South Asia. Ya, sebab kita juara sebanyak 50% ada masyarakat kita mengalami masalah berat badan berlebihan ataupun obesity. Okey. Ya.
Cik Chu, kena difahamkan ya, anda seorang individu yang saya kira hebat lah. Daripada 120 kilo, tak silap saya, kini turun ke 60, ya, lebih 60. Separuh. Jadi bagaimana selepas mengalami satu tempoh kehidupan yang dah hidup dengan diabetes, mengubah cara pemikiran Cik Chu untuk terus sihat, untuk change the way we live lah, menjadi lebih sihat, bersenam. Mungkin nak kongsikan sedikit apakah yang dilakukan oleh Cik Chu untuk kembali U-turn balik ke kehidupan dan individu yang sihat. Okey, sebenarnya sebelum ni saya memang boleh dikatakan berbadan besar ataupun obesiti semenjak daripada kecil doktor dan pengacara. Berat badan saya dulu 124 kg. Tak kira bagaimanapun saya diet, bagaimanapun saya kawal makan, dia akan turun mungkin sampai 120 sebelum dia naik semula. Walau bagaimanapun sejak apabila saya dimasuk ke hospital dan dibuang 2 jari kaki ini mengubah persepsi saya mengenai diabetes, betul-betul menakutkan ya. Sebab bila saya dimasukkan ward, di dalam ward itu saya nampak pelbagai jenis pesakit lain yang ada yang hilang separuh kaki, ada yang hilang 2 kaki dan bermacam-macam jenis lagi. Jadi dari situ saya berazam untuk mengubah untuk mengubah saya punya makanan terlebih dahulu ya. Sebab saya berfikir, sebab kebanyakan dia kalau orang berfikir, mereka kata ada ubat, ada insulin ya doktor, jadi mereka boleh makan apa sahaja. Sebab ada insulin, ada ubat, tak apa, kita boleh makan apa sahaja. Tetapi saya tidak begitu ya. Sebab saya fikir daripada saya bersusah payah untuk turunkan bacaan gula ni, adalah lebih baik jika saya menghalang apa yang buatkan bacaan gula ni masuk ke dalam badan saya supaya saya tak susah-susah perlu untuk membuang ataupun menurunkan bacaan gula saya. Jadi apa yang saya buat, sebab saya masa tu baru menjalani operation ya, jari kaki hilang 2 jari dan tak boleh bergerak. Apa saya buat? Saya nak exercise, saya tak boleh sebab kaki tengah luka dengan berat badan yang begitu berat sekali doktor. Jadi apa yang saya buat? Saya kontrol makan terlebih dahulu. Apa yang membuatkan bacaan gula naik, apa yang membuatkan segala-galanya boleh naik tentang gula ni, saya stopkan dia daripada situ. Dan satu lagi, saya tak pernah culas makan ubat ya. Apa ubat yang doktor bagi, saya makan ikut masa, saya tak pernah culas. Sebab saya tahu ubat ini akan membantu. Jadi di samping makan ubat, saya juga kawal makan ya pada masa itu. Komitmen. Jadi kemudian komitmen dan disiplin itulah saya kira sangat-sangat penting. Syabas kepada Cik Chu, menjadi inspirasi untuk ramai untuk kita mula bersenam dan jaga pemakanan kita. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Shalini dan juga terima kasih juga ini berkongsikan kisahnya lah kan. Terima kasih kepada Cho Chui Chin di atas masa yang diberikan. Baik, terima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih. Kekal selamat, kekal sihat ya semua. Jadi itulah dia, kesedaran awal itu sangat-sangat penting lah ya. Saya nak beritahu ini kalau ada di antara anda yang kadang-kadang kita ni ada sakit kecil manis dah tinggi, kadang-kadang mereka ni suka ambil suplemen. Suka ambil herba-herba tubuh sebelum jadi. Boleh, bukan dia tak boleh, tapi kena dapatkan nasihat daripada yang pakar. Boleh ambil tapi kena dapatkan nasihat. Jangan kita ambil sebarangan kan. Kita takut komplikasi buah pinggang pula. Betul, ada komplikasi lain. Okey, kita bawakan ni kepada mereka yang suka tonton sinema. Cerita apa Safia? Saya suka macam-macam lah. Itu cerita apa? Okey. Sempena dengan Hari Malaysia, Tonton Sinema menawarkan movie bundle untuk anda semua. Anda boleh melanggan 4 filem lokal terbaik, Agent Ali, By My Side, Mohsin dan Talent Time dengan hanya RM7.90 sahaja. Terhad kepada 200 pelanggan pertama bermula dari 13 September hingga 24 September. Dah dekat ni. Kan? Okey, jadi apa kata anda layari laman web Tonton Sinema di www.cinema.tonton.com.my untuk melanggan. RM7.90 je. Tak payah keluar rumah. 4 cerita boleh tengok kan? Itu yang khas untuk anda semua. Pastikan anda dapatkan bundle ini RM7.90 sahaja. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bincang berkenaan pra pelancaran Area 57 oleh YBM Musti. Hidupkan pergi anda di Malaysia hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan membincangkan tentang pra pelancaran Area 57 oleh Yang Berhormat Menteri Musti. Dan kita terus bersama tetamu saya, Wan Zulera Abu Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Teknologi Park Malaysia Corporation Sdn Bhd. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Syuhada. Waalaikumsalam. Terima kasih meluangkan masa. Puan mungkin boleh kongsikan bersama kita, Puan, terangkan apakah itu Area 57 dan bagaimana ia boleh memanfaatkan ekosistem drone di Malaysia.
Okay, so Area 57 ni terletak di Bukit Jalil, ya, di Technology Park Malaysia itself. Technology Park Malaysia kita berpusat di Bukit Jalil. So Area 57 adalah satu pusat kecemerlangan penyelidikan dan pembangunan, atau kita panggil Center of Excellence lah, yang menyediakan infrastruktur yang bersepadu seluas 5 ekar, right? Okay. So Area 57 ni seluas 5 ekar untuk manfaat seluruh ekosistem drone lah, ya. So Area 57 ni objektif dia adalah untuk tawarkan perkhidmatan R&D, pembangunan, testing, validation dan juga pensijilan, ya, pembuatan dan juga pengkomersialan. So it's an integrated center of excellence for drone development, ya. So Area 57 ni sebenarnya kita dalam Area 57 tu kita akan bina landasan sepanjang 100 meter. Dan kita juga akan ada kawasan jaringan drone, ya, seluas 300 meter persegi. So di mana kat situ kita akan ada tapak mock-up, pengujian drone, kita akan bina hangar, makmal dan juga peralatan pembuatan. Right? Kita juga akan bina fasiliti latihan, ya. So kita akan buat training and development dekat tempat tersebut, dan juga Area 57 ini akan menjadi kawasan pengujian prototipe. Right? So selain daripada itu, kita juga akan adakan fasiliti MRO, ya, penyelenggaraan dan juga perkhidmatan pembaik pulih drone, right? So repair lah, basically maintenance, repair and overhaul for drone operators. So saya rasa Area 57 ni akan jadi macam playground lah, ya. It's an innovation playground for all the drone enthusiasts, ya. Untuk pencinta drone lah kita katakan, ya. Untuk pencinta drone. Dan melihat situasi sebenar ketika ini, ya, bagaimana puan melihat ini Area 57 sebagai satu yang boleh menggalakkan inovasi tempatan di Malaysia? Okay, so kalau kita tengok manfaat gunakan drone ni sebenarnya lebih besar daripada kita just ambil gambar ataupun guna untuk video usage. Drone ni banyak sangat kegunaan across multiple industries, ya. Kalau kita tengok, ya, sektor-sektor pertanian, oil and gas, communication, keselamatan, border control, banyak akan menerima manfaat dengan mengguna pakai drone, ya. So drone yang is equipped with the necessary software dan juga teknologi boleh diguna pakai across industries, ya. Okay. Dan kita ingin tahu juga peranan Teknologi Park Malaysia dalam memacu industri ini, dan secara spesifiknya agenda inovasi secara keseluruhan untuk membantu setiap sektor dalam sektor drone ini. So kita memang seperti saya katakan tadi, Area 57 ni sebagai satu tapak ujian. Tapi selain daripada itu, kita juga melihat daripada teknologi-teknologi lain yang akan dibangunkan melalui Teknologi Park Malaysia. So drone ni salah satu daripada banyak teknologi yang kita akan bangunkan. Kita akan bangunkan 5G, kita akan bangunkan Hub IR 4.0, bioteknologi dan sebagainya. Tapi drone ni berpusat dekat Area 57 yang saya katakan tadi, seluas 5 ekar dekat TPM. TPM ni luas sebenarnya. TPM ni close to 600 acres. So drone development zone ni hanyalah sebahagian daripada TPM. Dengan pembangunan dengan pembangunan yang cukup besar ni, saya terfikirlah bagaimana ini boleh memanfaatkan lagi bagi pembuat drone tempatan, puan. Okey, untuk pembuat drone tempatan, Area 57 ni memberikan peluang untuk mereka test out the drone, ya, untuk berpusat dekat Area 57 untuk menjalankan penyelidikan, sebab kita akan memberikan segala support untuk research, untuk further enhance teknologi drone tersebut, dan juga kita akan connect with the industry players, where people or the drone players can actually connect to investors, to universities, to actually improve on their R&D dan juga pakai segala fasiliti yang ada dalam Center of Excellence ni. Okey, akhir sekali kita seminit, ya. Puan, kita ingin tahulah apakah harapan TPM untuk memajukan sektor industri drone ini dan juga pesanan untuk semua penggiat industri drone. Okey, so kalau kita tengok industri drone ni sebenarnya sangat ada banyak potential, ya. So nilai pasaran drone tempatan ni adalah kita anggarkan sebanyak US 384 million. Wow. Right? So kalau kita tengok potential dia sangat besar lah, ya, daripada sudut kekuatan ekonomi, menggunakan teknologi dan juga
jobs, right? So one is contributing to economic outcome dan juga creation of new jobs. So drone technology ni sekiranya kita boleh menyokong segala needs of the industry, it will be very beneficial to the economy lah. Ya, sangat membanggakanlah usaha TPM ini. Saya harap lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang dalam industri drone mula untuk menjengah apakah peluang mereka di Area 57. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Zulaira Abu Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Teknologi Park Malaysia Corporation Sdn Bhd, sudi meluangkan masa dan juga sedikit ilmu berkenaan Area 57. Terima kasih. Terima kasih. Okey, dengan itu semoga ia memberikan sedikit idea bagaimana kita boleh kita merancakkan lagi bagi anda yang menggunakan drone. Inilah peluang anda. Kita akan berehat seketika, banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan saya dan juga Sofia. Pastinya di Malaysia hari ini. Kita terus saja nak bercakap tentang Yayasan Sofa. Mungkin ada di antara kita yang tertanya, apakah itu Yayasan Sofa? Okey, Yayasan Sofa adalah sebuah NGO yang ditubuhkan pada tahun 2004 dengan misi untuk membantu membangunkan institusi pendidikan tahfiz dan turath berlandaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Okey, untuk memperkatakan dengan lebih banyak lagi cerita berkenaan dengan yayasan ini, kita terus saja bersama dengan Ustaz Abdullah Abdul Razak, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sofa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita terus saja nak tahulah tentang Yayasan Sofa ni sebagai permulaannya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah yang mungkin akan ataupun telah dilaksanakan oleh Yayasan Sofa. Silakan. Okey, baiklah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV3 kerana menjemput Yayasan Sofa ke program MHI untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat berkenaan tentang aktiviti kami. Yayasan Sofa adalah sebuah NGO yang telah ditubuhkan pada tahun 2004 dengan visi untuk membantu pembangunan institusi tahfiz dan turus berlandaskan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Okay, dan kita juga fokus dalam membantu serta menjayakan program kebajikan terutamanya untuk golongan asnaf, anak yatim dan mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, selama 2 dekad penubuhan Yayasan Sofa, kita telah bantu dan juga berjaya membina institusi tahfiz bermula daripada sekolah tadika sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Dan istimewanya Yayasan Sofa adalah hampir keseluruhan pembangunan Yayasan Sofa adalah sokongan dan juga kepercayaan seluruh rakyat Muslim di Malaysia. Sehingga kan kita berjaya membina sebuah masjid Melayu pertama di tengah-tengah kota London. Oh, alhamdulillah. Syabas. Tahniah. Okey, kita tahu bahawa banyak tahfiz di luar sana yang juga bermatlamat untuk melahirkan hufaz dan juga ahli Quran. Nak tahulah kan, andai kata kalau kita ni, anak kita ni mungkin belajar dekat sana, apakah bezanya Yayasan Sofa ni berbanding dengan tahfiz yang lain? Ustaz. Okey, betul. Memang semua sebenarnya tahfiz ditubuhkan dengan matlamat yang sama. Ada yang sudah lama dan ada juga yang baru saja bermula. Tetapi dengan Sofa, okey, perbezaan dengan Sofa yang pertama adalah kami sudah 24 tahun menguruskan Mahat Tahfiz. Dalam tempoh itu pencapaian kami sudah terbukti melalui institusi Sofa yang sedia ada. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dengan pengalaman itu, penyumbang semua orang yang bersama dengan Sofa boleh melihat dengan jelas kerana kita bukan sahaja menyediakan pendidikan agama, tetapi kita juga menggabungkan silibus pengajian akademik mengikut silibus Kementerian Pendidikan. Sekolah pertama kami ialah Sekolah Tinggi Islam As-Sofa di Rembau adalah bukti kejayaan As-Sofa dalam melahirkan ramai hufazul Quran dan juga ahli akademik. Istimewanya, Yayasan Sofa yang berada ataupun sesiapa sahaja yang bersama dengan Yayasan Sofa akan dapat melihat bahawa bagaimana kita memberikan layanan kepada anak-anak yang sesuai dengan status mereka sebagai penghafal Al-Quran. Kita angkat dan juga martabatkan anak-anak ini kerana ilmu yang mereka pelajari. Okey, kalau kita lihat bagaimana sekolah kita, institusi kita, Yayasan Sofa, okey, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke Yayasan Sofa sendiri untuk melihat bagaimana pelajar-pelajar ini belajar di dalam kelas yang berhawa dingin dengan kapetnya yang tebal dalam keadaan yang sangat-sangat eksklusif. Saya suka bercerita berkenaan tentang kapet sebab kenapa kita menggunakan kapet yang tebal? Sebab anak-anak kita akan duduk di atas kapet itu berjam-jam untuk menghafal dan juga membaca Al-Quran serta membaca hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab itulah
Yayasan SOFA dia hadir untuk apa tahu? Untuk mengubah persepsi pandangan masyarakat kepada tahfiz. Kita selalu memandang bahawa tahfiz ini dhaif dan sebagainya. Kami datang untuk mengubah tanggapan itu kerana mereka adalah yang menjaga Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah Yayasan SOFA sekali lagi akan mendirikan mercu tanda baru iaitu Kompleks Islam As-SOFA di Mantau Negeri Sembilan yang lebih besar daripada Sekolah Tinggi Islam As-SOFA di Rembau. InsyaAllah. Okey, nak tahulah juga ramai mungkin penonton nak tahu antara keistimewaannya yang kalau kita dah membina Kompleks Yayasan As-SOFA ini, Kompleks Islam Yayasan As-SOFA ini, apakah keistimewaannya dan berapakah kos keseluruhannya, dan untuk sekarang ini berapa jumlah yang telah pun dikutip dan bagaimana caranya untuk kita memberikan sedikit dana kepada pembinaan Kompleks Islam ini nanti. Silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kompleks Islam As-SOFA di Mantau yang akan dibangunkan di tanah seluas 2.7 hektar tanah, yang bakal di sana ada facilities yang kita akan sediakan, akan sediakan berkenaan tentang dengan ada surau yang melibatkan 5,000 jamaah dalam satu masa, kemudian ada asrama, tempat pengajian dan sebagainya yang dijangkakan membabitkan kos 55 juta ringgit. Dan ini menjadikan institusi pengajian terbesar yang pernah diusahakan oleh Yayasan SOFA dalam tempoh 24 tahun penubuhannya. Kalau kita lihat di tanah Mantau ini, kita akan meletakkan pelajar-pelajar yang akan belajar pengajian tinggi. College yang mana menerima pelajar luar dan juga dalam negara, kemudian tempat penghafal Al-Quran, serta pelajar-pelajar anak yatim dan juga miskin yang mendapat tajaan daripada Yayasan SOFA. Dan insya-Allah kita sangat-sangat komited untuk melahirkan 3,000 penghafal Al-Quran pada tahun 2025 insya-Allah. Insya-Allah, amin. Okey, sedikit Ustaz, bagaimanakah caranya untuk mereka nak memberikan dana sumbangan mereka? Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah, alhamdulillah saya mengajak kepada semua masyarakat ataupun rakan-rakan korporat di luar sana, ambillah kesempatan ini untuk berinfak, melakukan pembinaan Yayasan SOFA di Mantau Negeri Sembilan insya-Allah. Kami masih lagi pada peringkat awal, iaitu peringkat pembelian tanah, dan saya sangat-sangat mengharapkan kita bersama-sama menjayakan pembinaan ini daripada tanah yang kosong sehinggalah terbinanya bangunan, dan di situlah saham akhirat kita menunggu untuk kita terima di akhirat kelak. Dan sekali lagi saya rasa boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di kaca TV bagaimana untuk menyumbang dan bersama-sama dalam pembangunan ini. Dan last sekali saya mengharapkan agar daripada tangan kita ini akan lahirnya 3,000 penghafal Al-Quran. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita sentiasa sebut, menyemai benih di dunia dan menuai hasilnya di akhirat. Amin, insya-Allah. Itulah kita harapkan kita dapatlah nanti sama akhirat bersama-sama. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita telah bersama dengan Ustaz Abdullah Abdul Razak, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan SOFA. Okey, kita nak bercakap, kita tinggalkan seketika berkaitan dengan Kompleks Islam tersebut. Kita nak bercakap tentang medsos ini. Kita tahu bahawa mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 telah pun dimulakan selama 17 hari sehingga 12 Oktober, dan antara yang jadi usul yang akan dibahaskan hari ini, antara yang diberikan fokus pada hari ini adalah berkisarkan tentang status pelaksanaan undi 18 dan langkah yang akan diambil kerajaan untuk melaksanakannya pada hari ini, persidangan Parlimen pada hari ini. Dan antara lain pada sesi soal jawab lisan itu juga, Datuk Zakaria Muhammad Idris bersatu libaran meminta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menyatakan jumlah perbelanjaan yang telah dibelanjakan untuk program vaksinasi di seluruh negara mengikut pusat pemberian vaksin. Dan antara yang lain, sementara itu Cha Kichin PH Rasa pada sesi pertanyaan menteri akan meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk menyatakan sama ada kementerian akan menurunkan harga maksimum kit ujian kendiri COVID-19 secara berperingkat daripada harga shilling RM19.90 yang ditetapkan ketika ini. Itu antara yang menjadi fokuslah dalam sesi perbincangan Parlimen pada hari ini, yang telah pun dimulakan pada pukul 10 pagi tadi. Saya nak bersama dengan Sofia di ujung sana, tapi bersama dengan Sofia dululah. Sofia dah ready dah tu dengan mopnya, dengan vacuumnya. Silakan Sofia.
Saya dah bersedia dah ni, Fad. Saya tunggu awak ke sini je. Sebab kita akan membuat senaman dari rumah yang tak memerlukan perkakas exercise machine. Tak payah. Kalau ada mop, kalau ada vacuum, selesai. Di hari ini, kita akan mengenali lah cara-cara untuk kita terus menguatkan otot kita walaupun berada di rumah. Fad, jangan. Boleh. Panas sekali. Hello, hai. Okey, kita terus bersama dengan tetamu kita yang lama tak ada tetamu dalam studio ya. For the first time in a long time, Lim Hao Yong ataupun Coach Dave. Selamat datang. Terima kasih sebab menjemput. Okey, so apa yang saya share dekat sini sebenarnya, basically badan kita memang sentiasa bakar kalori. Okey, itu memang dah ni. Cuma sebab kalau kita terlebih makan tu yang terlebih kan. So why not setiap hari kita mengemas tu, kita boleh bakar average dalam 120 ke 150 kalori, ada yang sampai 200 kalori, depends kepada berat badan dan juga intensity kita. Itu sehari Yes. Kalau konsisten cantik tu. Yes, konsisten tu memang cantik dah. So sampai sometimes orang rasa macam tak ada time lah nak senam kan. So apa yang kita boleh buat, saya nak demo sikit. Silakan. So biasanya kita akan buat macam ni, biasa kan. So this is like normal kan. So why not instead of kita buat macam ni je, kita boleh squat untuk yang ke bawah. So make sure your body straight kat belakang. Okay, your body straight kat belakang, and then bawa you punya punggung tu, incorporate dia sekali. Okey, belakang kena tegak. Lepas tu kita kena 90 darjah lah. Yes, betul. Kalau kita tempat yang susah nak capai tu lagi rendah lah kita turun. Betul. So contohnya kalau kita ada kat bawah-bawah meja ke kan, bawah-bawah tu, kerusi, sofa ke, so kita boleh instead of kita macam cangkul macam ni, it's actually very bad for your back. So apa yang kita buat? Kita just macam ni je. So macam ni je. So if let's say longer means you create more intensity, tension dekat sini. Bakar sini lah. Nampak tak? Boleh bakar paha-paha kita ni semua. So some people dekat rumah mungkin dia akan rasa macam lucunya kenapa nak buat macam ni, senaman je lah. What if kalau you betul-betul tak ada masa? Kan? So tapi you still want to do something sebab muscle kita ni kalau kita tak guna, dia akan hilang. Betul. Bukannya tak ni, dia akan kecut lah. So instead of that, then kita juga boleh buat macam ni. Front lunge. Front lunge. Okey. So, pastikan straight macam ni je. This is 90 degrees straight. Saya terbayang kan ibu-ibu, makcik-makcik yang vacuum kat rumah selepas ini buat macam ni. Sama-sama tengok ni dia terus squat terus begitu. Pakcik balik. Awak ni dah kenapa macam ni? Sebab dia tengok Malaysia hari ni. Sedap sekali. So, tadi kita dah belajar squat dengan lunge kan? So dia khas untuk kita punya kaki, kita punya core muscle kan? Dan juga kita punya glutes. Okay? So tapi yang sekarang ni, kita tengah mop. Okay, mop pula ni. So kita incorporate sedikit tentang oblique twist. Okay? So instead of kita ni, kita besarkan sikit, just macam ni je. Macam ni je. Berapa banyak kita boleh twist atau pulas pinggang kita, sebab ada setengah orang ni kan sakit pinggang kan? So kita tengok kepada kita punya functional movement kita punya movement macam mana. So bila kita twist tu, kita hembus. Okey? Ambil nafas, hembus. Okey. Cuba kalau Sofia buat. Saya nak cuba pakai heels tak apa boleh. Pernah nak buka heels ke? Pertama kali Sofia pegang mop. You buka je sedikit. Okay. Sofia tak pernah pegang mop kan? And then pegang macam ni. Come on, mestilah pernah. Okey, tadi kita buka. Siap buka. Okey. Buka sikit. Front. Okey. So twist je. Twist. Bukan twist ke depan. Twist ke depan. Betul. Boleh rasa. You boleh rasa your oblique tengah gerak. Ada rasa? Jadi pinggang kita ni lah. Core teras kita kat sini yang boleh dapat six pack tu. Okey. Saya pula yang macam coach kat sini. Wow. Okey, good. Jadi berapa minit ni yang kita boleh lakukan untuk burn 150 kalori? Biasanya kita target dalam kalau tengok berapa lama kita buat senaman tu, dah naik biasanya dalam 1 jam lah. Okey. So dan last kali saya nak share, bila kita ambil barang, selalu saya tengok, dulu saya pun macam ni juga, tapi saya tak tahu. So kita selalu bongkok macam ni kan. Okey. Nak carry baby ke, nak carry, why not you buat macam sumo deadlift. Turunkan kaki, angkat je. Wow. Lepas tu, untuk kuatkan kita punya core, pegang ni, kuat activate kita punya core, berjalan. Okey. Tahan. Macam tu. Jadi kita kena tegak, asalnya kita kena tegakkan pernafasan tu kena jaga. So kita tegakkan macam ni. Wow. Tegakkan and then hold macam tu. So yang ini dia akan activate kita punya core lah. Muscle movement. Nampaklah daddy you memang dah naik lah. So biasa ingat buat ni. Ingat, lelaki dan perempuan boleh buat ya? Yes, sama. Sama.
Coach Dave, kalau yang ni basuh pinggan macam mana basuh pinggan? Oh, basuh pinggan tu dah memang dah biasa lah. Basuh pinggan macam mana? Kata boleh buat senam. Macam mana? Dia actually kalau masa kita basuh pinggan tu, every movement dia melibatkan pembakaran kalori dah. Okey. Jangan sopan santun lah. Kita ganas sikit. Tak ada. Itu basuh kuali. Lepas tu kalau kita nak carry baby macam mana? Last, carry baby. Sama juga. Okey. Okey? Okey. Coach Jay, kita ucapkan terima kasih. Masa pun dah tutup tapi banyak kita dah belajar ini. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Lim Hao Yong ataupun Coach Dave. Terima kasih Coach Dave. Nanti kita tengok dekat IG punya TikTok apa semualah untuk belajar kat sana. Terima kasih semua. Okey, Malaysia hari ini dah pun sampai ke hujungnya. Esok kita akan bawakan satu topik berkaitan dengan pengajian kembali di kampus. Kita jumpa esok. Jaga diri, stay safe dan kekal sihat. Hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Wow.